Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acaya. Bila prosecutor ni dibangun, lepas tu dia kira macam lelaki yang next dia nak tanya ni, nama dia Mr. Dale. Dia tanya Mr. Dale ni, Mr. Dale, hang ni orang yang dah berkahwin kan? So dia kata yes, dah berkahwin. Lepas tu dia kata perkahwinan hang mesti bahagia kan? Apa nama isteri hang? Dia kata yes, memang perkahwinan kami antara perkahwinan yang bahagia lah. Dan nama isteri aku adalah Martha. Okay, cuba bayangkanlah satu hari nanti tiba-tiba macam Martha ni dia masak untuk hang, masak sedap-sedap. Lepas tu kira macam hang ni balik daripada kerja, kira nak have a dinner dengan dia. Lepas tu Martha ni dia tanya hang, apa yang hang buat pada hari tu? Lepas tu hang tak jawab persoalan dia. Hang rasa dia akan shock something tak dengan hang? Mr. Dale tu kata, mestilah, sebab aku tak pernah berahsia dengan isteri aku. Aku akan cerita semua benda dekat dia. Okay, faham? Okay, cubalah satu hari tiba-tiba memang hang tak cerita apa pun dengan dia. So boleh jadi tak isteri hang ni akan shock hang curang dengan dia? Dia kata yes, boleh jadi. Dia setujulah, kira kata macam shock sangka tu. Lepas tu prosecutor tu kata, okay, cuba bayangkan macam satu hari tiba-tiba ada entahlah macam seorang pelakon ni, seorang penjenayah ni, dia membunuh isteri dia. Dan bila di mahkamah nanti, dia memilih, bila ditanya soalan kenapa dia bunuh isteri dia, dan dia tak mau jawab soalan tu, adakah dia berdiam diri itu menunjukkan yang dia ni bersalah? And then Mr. Day tu kata yes, boleh jadi dia ni bersalah. And then prosecutor tu kata okay, thank you. Lepas tu prosecutor tu dia kata dekat hakim, okay hakim, saya nak buang calon juru yang ni, Mr. Dale. Lepas tu Mr. Dale tu dia macam terkejut, apa salah aku? And then the hakim pun dia explain, dia kata okay, dalam mahkamah, kalaulah orang yang didapati bersalah tu, yang disyaki bersalah tu, kalau dia memilih untuk berdiam diri, itu adalah hak dia. Hang tak boleh kacau hak dia tu. Dia boleh pilih untuk bercakap dan tidak bercakap. Dan takkanlah disebabkan dia berdiam diri ni, hang dah anggap macam okay, betul dia ni bersalah. Kira dalam mahkamah, berdasarkan bukti yang ada tu yang menunjukkan yang hang ni bersalah, bukan dengan tingkah laku hang di mahkamah. Lepas tu prosecutor ni dia punya pandai tak pandai, dia buat pemilihan juri ni, dia gunakan soalan daripada defense team. Maksudnya soalan-soalan yang macam kemungkinan defense team yang tanya, so that dia nak make sure lah kata juri yang dipilih ni macam tak bias hanya pihak kepada defense saja dan juga pihak daripada dia. Okay, next bila time turn si Kap Law ni pula nak pilih juri, kira prosecutor dan apa ni defense team lah, gili-gili lah untuk pilihan juri. So kali ni kira defense team pula yang tanya. And the next person adalah Kate. So memandangkan Kap Law ni dia ada consultant yang mamat botak tu, jadi mamat botak ni lah yang tanya Kate ni soalan. Tapi soalan yang dia tanya ni macam simple je. Dia tanya, okay, bagi pengetahuan hang ada nak bagi reasons tak untuk menjadi juri? Lepas tu Kate ni dia tahu kata soalan tu memang soalan apa ni, macam soalan ngok-ngek je. And then kira Kate ni dia dah tahu dah kata soalan ni macam apa, di sudut apa yang dia tengok. Dia tak penting apa jawapan hang tu, yang penting macam hang ni ambil masa untuk jawab tu. Jadi Kate ni pun dia macam so far tak ada yang macam aku boleh cakap lah buat masa sekarang ni. Lepas tu lelaki tu terus macam okay, hakim, saya nak pilih juri ni. Dia macam tu je. Kate punya memang simple gila. Lepas tu hakim dia akan tanya prosecutor ada tak bantahan ataupun soalan dekat juri ni? Lepas tu prosecutor kata tak ada. So Kate pun berjaya menjadi salah seorang juri dalam kes pembunuhan ni. Lepas pemilihan Kane tu, lepas tu kira macam prosecutor dengan defense ni pilihlah saki-baki juri yang kosong. And then bila dah habis pilih, kira total juri pada waktu tu adalah 20 orang. And then hakim pun dia kata okay, tahniah kepada anda semua, anda adalah juri dalam kes pembunuhan ni. Waktu tu kira Kane ni dia macam duduk front row tau, baris depan. Kira macam dia dua baris. Kira Kane ni dia macam duduk paling hujung sekali, dua paling hujung. Kira macam dia paling second paling hujung. Lepas tu juri kata okay, 16 daripada hampa adalah juri, dan yang paling hujung 2 orang di depan dan 2 orang di belakang adalah alternate. Alternate macam Aisyah kata tadi lah, dia ni macam bukan juri. Kira alternate ni depa ni tak ada akses untuk masuk ke bilik juri, bilik perbincangan juri, dan juga depa ni macam tak ada hak untuk vote sama ada, kira macam depa juri ni depa ni akan vote sama ada orang ni bersalah ataupun tidak. Jadi alternate ni dia tak ada vote. Alternate ni kira macam
macam dia backup in case kalau macam ada juri lain yang tiba-tiba sakit ke ataupun dibuang last minute ke, kira alternates ni yang standby lah, dia still akan ada dalam bilik mahkamah tu waktu perbicaraan, cuma dia tak ada access untuk vote dan masuk bilik juri. Waktu tu K ni dia macam frust jugalah sebab dia ni tak dapat jadi betul-betul juri. Lepas tu dia macam salahkan seorang perempuan ni lah, macam perempuan ni lah, dia ni perform sangat kan untuk menjadi juri, sebab tu yang aku ni dipaksa macam duduk hujung, dipilih untuk menjadi alternates je. Dia kata perempuan ni macam badan dia besar, tinggi, dah susah nak bunuh dia ni, bukan senang nak letak dia dalam bathtub. So bila alternates hang ni diberi nombor tau, so teka nombor si K ni apa, yes, nombor 13. So alternates itu nombor 13, 14, 15, 16. K nombor 13. Lepas dah habis tu kira macam mereka ni di escort lah untuk pergi ke bilik conference tu, dan mereka ni diberi taklimat lah apa yang perlu buat dan tak perlu buat waktu perbicaraan kes ni, punya do's and don'ts lah. Lepas tu perempuan yang dia tak puas hati, yang dia kata gemuk dan besar tu, nama dia Brenda. So Brenda ni pun macam kenalkan diri dia, hi, I Brenda. Lepas tu Ken ni pun macam dia kenalkan diri dia, bukan Ken lah, dia kenalkan diri dia dengan identiti yang dicuri tu. So Brenda ni kata best kan kita ni dipilih untuk menjadi juri. Yelah, dah kita duduk dekat sini, mestilah macam kita kena give something back, macam kena berkhidmat lah dengan kerajaan lah, macam tu. So lepas habis taklimat apa semua tu, K ni memang dah tak sabar dah nak balik rumah, nak buka semua make up dia ni apa semua. Jadi K ni pun dia macam balik macam tu je lah. Okay, pada masa yang sama, si Eddie, Harper dengan Holton ni, waktu dia pun masuk dalam rumah tu, Eddie ni the first thing yang dia tengok adalah kamera depan rumah si Robert ni, kamera yang luar rumah dekat pintu masuk tu. Lepas tu dia tengok, dia kata okay, betul ada kamera. Lepas tu dia pun ni masuk, lepas tu dia pun ni macam nampak ada satu macam lubang kosong tau dekat tepi dinding. Lepas tu dia kata oh ni kot monitor rumah yang macam bila kita masuk yang bunyi alarm tu. Lepas tu dia tengok oh ni kot yang apa ni, alarm set monitor tu kan, tapi monitor tu tak ada. So mungkin polis dah ambil monitor tu tau untuk siasatan. Lepas tu dia pun masuk dan dia pun tengok lah ruang tamu. Dia pun kata tengok ruang tamu macam normal. Dia pun masuk ruang tamu, lepas tu dia pun tengok memang ruang tamu ni macam tak ada apalah, tak berselerok ke apa ke. Lepas tu dia pun pergi pula dapur, dan dia pun tengok dapur pun memang normal, tak ada apa yang macam pelik, dan tak ada yang macam pisau yang hilang ke. Kira dia pun ni memang check lah satu-satu. Dia pun tengok balik fast dan dia pun bandingkan lah dekat situasi yang sebenar, in case kalau ada something yang macam dia pun terlepas tengok ke ataupun polis terlepas tengok ke. Dan bila pergi dapur, dan dia pun macam nampak macam tak ada kehilangan pisau tau. Kira semua perkakas memang elok. Kalau ikut polis punya report, memang dia pun tak mention pasal pisau yang hilang. Macam dia pun mention kata dia ni Ariella ni kena tikam dengan pisau, tapi dia pun tak explain mana pisau tu. Lepas dia pun dah explore dah tingkat bawah, so dia pun macam teruskan ke tingkat 2, di mana master bedroom yang tempat Ariella dan Carl punya mayat ni ditemui. Kira dia pun terus masuk bilik tu, dan dia pun nampak lah kira katil yang kata ada darah semua tu still ada lagi. Benda yang macam tak ada dekat situ adalah meja yang terbalik yang macam si Eddie ni nampak dalam gambar, dan juga pasu yang pecah. Yang tu je tak ada, yang lain semua kira macam still ada lagi. Lepas dia pun tengok tu, lepas tu Eddie ni pun dia macam pejamkan mata dia, lepas tu dia macam nak ingat balik tau gambar-gambar yang dia tengok dalam bilik tu, dan dia ingatlah kira kata katil tu. Lepas tu dekat lantai ada cadar katil tau. And then Harper ni tu dia tanya Eddie, polis tak jumpa kan pisau yang ikam Ariella ni? Dia kata tak ada. Dia pun dah cari satu rumah, dia pun dah tengok dah dekat garden dia, semualah memang keseluruhan tempat dalam rumah ni memang tak ada pisau. And then Harper kata so kita boleh lawan lah nanti dekat mahkamah. Kata orang yang bunuh Ariella ni, orang ni dikira macam dia ambil pisau tu dalam depo tengah belik tu. Lepas tu Harper ni dia macam tak tahan habuk tau. Lepas tu dia macam nak batuk tau. So Harper ni pun dia ambil macam dia bawa botol tau, dia bawa botol air. Lepas tu dia macam nak minum lah. Waktu dia nak minum tu kira macam mungkin dia minum menggelabah sangat, dia kelang kabut sangat. Lepas tu kira macam air tu tumpah tau. Air tu tumpah dan kena dekat tilam katil tu. Lepas tu Harper ni macam alamak sorry. Dan Eddie macam lah tak apa, air je pun. Lepas tu Eddie dia nak lap air tu dekat katil tu, elok dia nak lap tu. Lepas tu dia perasan air
ayak yang dekat atas katil tu kira macam dia tak serap masuk. Dia macam terapung dekat atas katil tu. Lepas tu Harper dia tengok benda tu. Lepas tu Harper ni dia macam sapu dengan tangan dia macam tu je. Kira ayak tu macam hilang. Katil tu tak basah. And then Harper ni dengan Eddie ni dia pun macam tengok each other. Lepas tu dia macam oh my god. Lepas tu Harper ni dia tuang lagi ayak dia dekat atas katil tu tau. Dia tuang. Lepas tu diorang ni macam tengok ayak tu. Tengok ayak tu terapung je. Dia tak serap masuk dalam katil tu. Lepas 30 saat pun memang ayak tu ada lagi dekat atas katil tu. Lepas tu kira Harper ni dia ambil gambar lah benda tu. Lepas tu Harper kata oh kita kena cari cadar katil. Lepas tu Eddie ni pun dia kelang kabut. Dia masuk bilik closet nak cari cadar lah. Lepas tu dia pun ambil cadar tu. Dia pun lapik lah dekat atas katil tu. Lapik dekat atas katil tu. Lepas tu kira Eddie dengan Harper ni dia pun macam baring lah dekat atas katil tu. Baring lepas tu macam dia pun macam tengok each other. Lepas tu dia pun ni macam tergelak lah. And then tiba-tiba Holton ni masuk. Holton ni kata hampa tengah tidur ke? And then dua-dua macam bangun. And then macam tak adalah kami tengok buat kerja lah ni. Dia pun macam malu-malu. Lepas tu Eddie ni pun dia macam tarik balik cadar tu. Dia pergi simpan dalam bilik. Kira macam dia pun discover something lah. And then Eddie kata okay, berdasarkan apa yang kita tahu sekarang ni, mungkin Robert ni memang betul tak bersalah. Lepas tu Harper kata okay, partner aku yang Joe Washington tu call. Dia kata dia dah dapat dah jawapan daripada pihak polis. Yang dia kira macam ada orang dalam yang suruh tengok kes yang sama macam yang mana yang ada duit bill tu, yang mana ada duit butterfly tu. Dan orang tu kira macam nak meet somewhere lah, macam nak meet dekat mall. Kira kita kena pergi sekarang, Harper kata. So depa ni pun, tiga orang ni pun keluar daripada rumah tu dan pi lah dekat mall tu. Kira waktu depa on the way tu, depa ni pun jumpalah partner si Harper ni, Joe Washington tu. Lepas tu Joe ni kira dia bagi tahu lah, kata okay, orang yang kita nak jumpa ni adalah orang yang dalam bahagian siasatan pasal serial killer ni. Jadi kalau hampa nak tahu pasal serial killer, pattern serial killer ni, depa dikira macam orang yang memang expert lah. Sebab serial killer ni mostly depa punya kerja, depa ni akan macam meninggalkan satu kesan, macam akan ada satu pattern ke ataupun simbolik ke yang menunjukkan yang macam pembunuhan depa ni adalah yang keberapa, ataupun macam nak tunjuk kata okay, ni pattern ni adalah pattern akulah yang bunuh. Macam serial killer ni memang dia macam tu. Dia macam memang orang yang mental, dia macam nak bagi tahu dekat dunia yang dia ni seronok bunuh orang, dan dia tinggalkan macam sign dia, simbolik dia, macam nak tunjukkan kata ni trofi dia lah, macam tu lah. Lepas tu orang yang dia jumpa ni, kira Eddie tanyalah siapa. Lepas tu Harper ni dia katalah oh dia ni analisis, nama dia Paige Delaney, kita panggil dia Delaney lah. Delaney ni kira macam dia start menyiasat pasal serial killer ni macam beberapa bulan yang lalu. Kira sekarang ni dia tengah siasat pasal seorang serial killer ni, kira macam orang kata famous lah. And then Eddie tanyalah apa connection dia dengan macam kes kita ni. Harper kata mungkin tak ada persamaan, tapi at least dia ni macam expert. Macam mungkin dia ada nampak pattern ni yang mungkin kita tak nampak dari mata kasar. Macam mungkin tak ada connection, tapi macam daripada segi expertise tu, dia ni kira orang yang terror lah. Lepas tu Harper kata kalaulah Robert ni betul seorang pembunuh, macam tak pelik ke dekat badan mayat tak ada kesan luka, tak ada kesan lebam kata macam berlawan, tak ada DNA dia. Memang sangat tak logik. Untuk orang yang first time membunuh, untuk buat benda yang perfect macam tu memang sangat tak logik. And plus dia boleh tinggalkan duit yang berbentuk butterfly dalam mulut kau. Memang banyak yang tak kena dalam pembunuhan ni. Robert ni dia bunuh Ariella guna pisau, tapi berjaya sorok pisau tu sampai sekarang polis tak jumpa. Tapi boleh tinggalkan kayu baseball yang sah memang ada DNA dia, dan ada DNA darah tu boleh letak dekat tepi katil. Lepas tu polis kata hang baru jumpa mayat ni. Macam tak logik. Mungkin juga si Robert ni dia macam saja letak kayu baseball tu, macam saja nak tinggalkan DNA dia dekat situ, saja tinggalkan bukti tu. Sebab kalau macam dia sorok semua, nampak sangat macam benda ni dirancang sangat. Dan mungkin duit yang butterfly tu dia macam saja nak bagi polis ni macam serabut dengan bukti ni, macam saja nak kacau pemikiran orang lah, saja nak buat orang confused lah. Mungkin tu adalah salah satu part of the game juga. Tapi walaupun benda ni macam game ke tak game ke, dia buat ke tak buat ke, keseluruhan benda ni memang nampak Robert ni memang bersalah. And then Harper ni kata sekarang ni memang semua benda dalam kes ni memang banyak sangat something wrong. And plus kalaulah
benda ni macam tak ada kena-mengena, pihak polis yang bahagian serial killer ni, Dilani ni, dia takkan ajak kita jumpa senang-senang. Mesti ada something persamaan yang kita cakap dekat dia ni dengan kes dia. Lepas tu bila dia sampai dekat tempat tu, kira dia ni pun tunggulah si Dilani ni sampai. And then bila Dilani ni sampai dan Eddie ni macam tengok dia, kira dia perempuan dalam umur 50-an macam tu, tapi masih steady, badan macam still tough, jalan still macam elok lah. And then Dilani ni dia macam pakai spek. Dilani sampai tu, kira dia tegak Harper ni dululah sebab dia kenal Harper ni. Dia macam tegak macam biasalah, macam macam mana hidup hang jadi private investigator. Harper ni pun macam jawab santai lah, alah biasalah jadi bos sendiri kan, sonok Lepas tu Harper ni pun dia kata, oh Joe kirim salam. Lepas tu Dilani ni pun macam, oh Joe, dia Joe tu memang baik, selalu macam tegak aku, ingat aku, nanti kirim salam kat dia balik tau. So aku dah tak ada masa ni, and aku nak tunjuk lah apa yang hang dah tunjuk dekat aku. And then Dilani ni dia terus buka laptop, dia letak dekat macam tengah-tengah antara depa, dan dia pusing lah laptop tu menghadap depa, nak macam nak tunjuk email yang Harper ni hantar dekat dia. Lepas tu Dilani ni dia tunjuk, dia kata apa yang hang tunjuk dekat aku, dia tak menunjukkan macam satu pattern ataupun satu signature yang menunjukkan serial killer yang sama. Kalau serial killer, macam kalau dalam crime scene, kami ni akan collect sedetails yang mungkin untuk tengok sama ada pattern ni akan sama tak dengan pattern lain. Macam contohnya serial killer ni, dia akan buat macam guna senjata yang sama ke, cara pembunuhan dia tu sama ke, ataupun dia macam meluka, macam buat something dekat mayat tu, macam dia tinggalkan signature dia. Serial killer ni dia akan macam nak buat naratif dia sendiri, macam dia nak bagi tahu hang something tau. Macam dia nak hang tahu, kata okay ni dia yang buat, so pattern tu akan sama sahaja. Jadi kami ni kira ada macam database. Bila polis memasukkan data, macam dia tulis, contohlah dia tulis okay, mangsa dibunuh menggunakan pisau dan kira dia dicucuk di perut. Okay, database tu kalau polis masukkan, dia akan automatik akan hantar ke department kami. Jadi kami akan sedia maklum, kata okay ada mangsa baru yang sama dengan serial killer yang kami cari. Tapi bila aku tengok database hampa ni yang kata guna duit menjadi bentuk butterfly ni, dalam database kami tak ada. Kira Dilani ni kata pasal database yang bahagian depa ni lah, bahagian yang siasatan serial killer ni. Kira pattern yang depa kata ni tak ada dalam database dia. Tapi mungkin juga ada setengah serial killer dia akan ubah patterns dia, macam dia nak bagi confusion lah. Dan database yang takkan ada dekat database kami adalah bila siasatan tu, kes tu diselesaikan, berjaya diselesaikan. So dia automatik akan tak ada juga dalam database kami. Jadi sistem database ni hanyalah untuk tolong bantu mereka ni untuk tangkap penjenayah yang tak berjaya tangkap lagi. So kalau yang dah berjaya tangkap, automatik kira database tu tak ada. Jadi itulah macam kelemahan sistem tu. Sebab hang tak tahu, kata kalau yang berjaya diselesaikan ni, mungkin penjenayah yang sebenar tak ditangkap, mungkin orang lain yang kena aniaya. Jadi disebabkan tu, so penjenayah tu dia macam mungkin dia dah tahu benda tu, jadi mungkin dia boleh ubah pattern dia, menjadikan dia macam satu benda baru. So makin lama makin confused kan cerita ni. Okay. And then Dilani ni kata berdasarkan kira orang-orang yang dijatuhkan hukuman ni, yang didapati bersalah ni, kira kalau macam dalam contoh dalam 10 orang tu, seorang ni memang confirm tak bersalah, tapi dia yang dijatuhi hukuman, memang benda tu macam normal. So mungkin kes hampa ni adalah kes yang sama macam serial killer tu, dia ni still bebas. Lepas tu Dilani ni dia tanyalah, boleh tak aku nak tengok duit butterfly tu. Lepas tu apa kata, kami tak ada duit tu, kami just hanya ada gambar sahaja. And then Dilani ni kata, boleh tak aku nak tengok gambar tu. And then Eddie ni dia kata, okay sekarang ni macam ni, kami ada information, hang pun ada information, apa kata kita kongsi information ni, macam win-win situation lah, aku tolong hang tolong aku. Lepas tu Dilani ni dia kata, tak boleh sebab aku ni macam dalam siasatan, macam aku ni tengah menyiasat something. So kalau aku share information ni, kalau benda ni macam expose, dia rosakkan siasatan aku lah. Dan juga kalau aku share benda ni, macam dia boleh rosakkan macam hang punya case juga. Lepas tu Harper dengan Eddie ni dia macam okay lah kalau hang tak mau share. Lepas tu dia pun ni macam buat-buat nak bangun, nak belah lah. And then Dilani ni dia kata okay sekejap. Okay sekarang ni macam ni, aku akan share information. Kalau benda ni macam
ada kena mengena dengan hang. Aku kena tengok dulu gambar ni. Kalau ada, aku akan share information dengan hang. Dan kalau tak ada, macam hang kena terima lah benda tu. Apa-apa pun, aku kena tengok dulu gambar tu. Lepas tu, mereka ni pun macam setuju. Mereka ni pun buka laptop dan tunjuklah gambar kata duit butterfly tu. Dilani ni dia tengok macam dalam 5 seconds je tu. Betul dia kata tak ada kena mengena lah. Ada tak gambar yang macam duit ni dibuka sepenuhnya. Lepas tu dia pun ni macam terkejut. Dia pun macam seolah-olah macam dia ni faham situasi tu. Tapi yelah, dia ni macam analisis kan, mestilah dia nak tengok details kan. Lepas tu dia pun tunjuk gambar yang di mana duit ni dibuka sepenuhnya. Lepas tu Dilani ni dia macam muka dia macam terkejut tau. Muka dia macam, lepas tu makin lama muka dia macam makin dekat dengan skrin laptop tu, macam nak tengok details tu. Lepas tu tiba-tiba dia buka keluar macam satu buku. Dia ambil pensel, lepas tu dia lukis. Lepas tu apa tanyalah, hang ada jumpa something ke? Lepas tu Dilani dia macam diam. Dia lukis je. Lepas tu Dilani ni dia kata, aku perlukan segala information yang hang ada pasal kes ni. Lepas tu Dilani ni tanyalah, apa yang hang faham tentang serial killer? Apa yang hang jumpa? Lepas tu apa ni dia kata, oh tak banyak. Yang aku tahu, yang ni kira macam aku baca dalam surat khabar je lah. Selalunya memang lelaki white, umur dalam 25 ke 50-an, dan kepandaian dia kira macam below average punya kepandaian, dan selalunya mesti akan ada penyakit macam psychotic illness. Lepas tu kira macam Dilani ni memang dia duduk lukis. Lepas tu Dilani ni dia kata, apa yang hang cakap tu salah. Kalau dalam department kami, kalau dalam kes siasatan kami panggil dia pun ni macam repeaters. Dia pun ni terdiri daripada pelbagai jenis kaum, pelbagai jenis peringkat umur atas sebab tertentu. Dan dia pun ni boleh jadi juga orang yang dah berkahwin, dah ada family, dah ada anak. Macam dia boleh jadi jiran hang, dia boleh jadi kawan hang takkan tahu. Dan dia pun punya kelemahan social skill dan juga low intelligence memang salah satu sebab lah kebanyakan serial killer ada. Dan serial killer ni selalunya dia akan ambil masa untuk tangkap mangsa-mangsa dia ni. Kira macam dia akan pilih mangsa mana yang dia nak. Dan selalunya mangsa-mangsa dia ni adalah orang-orang yang dia tak pernah berjumpa pun. Even kalau serial killer tu, serial killer yang macam bengong-bengong pun, dia akan ambil masa untuk membunuh the next victim sebab dia tak mau polis tangkap dia. Kira macam dia boleh buat operasi ni bertahun-tahun tau tanpa ditangkap. Contohnya macam Ted Bundy. Kalau hampa tahu pasal kes Ted Bundy kan, kalau hampa tak tahu mungkin satu hari nanti boleh buat video pasal Ted Bundy. Tapi dia akan ada macam sejenis macam 1% lah yang memang ada intelligence yang tinggi, yang memang pandai cover dia punya track, pandai berlakon, pandai buat innocent. Even dia kawan baik hang pun hang macam tak sangka kata dia ni pembunuh. Jadi dari situ dia akan macam practice dia punya serial killer tu, dia punya pembunuhan tu, menjadikan satu skills yang hebat. Kira macam dia boleh cover tracks dia tak ada masalah. Kira dia akan berusaha lah untuk tak ditangkap oleh polis, tapi still dia nak macam orang acknowledge dia punya kerja tau. So dia akan tinggalkan juga satu pattern, satu macam signature yang mengatakan ni adalah kerja dia. Lepas tu Dilani ni dia ambil duit $1 sama macam yang bukti dia pun ni. Lepas tu dia macam draw something tau dekat duit tu. Lepas tu dekat duit dollar bill US dia macam ada simbol macam burung helang tau. Dekat atas kepala burung helang ni macam dia macam ada bintang. Okay, contohnya macam ni. Ni simbol tu. Lepas tu dia ada pattern dia ni. Ni dia ada bintang ni. Dia marks bintang ni. Dilani kata dia pernah tengok pattern ni 2 kes yang dia pernah siasat sebelum ni. Satu kes pembunuhan di mana kira duit ni diselitkan dekat celah jari kaki seorang ibu. Dan lagi satu kes dia jumpa duit ni dekat macam sebelah meja sebelah katil pembunuhan orang salesman. Dan lagi satu bil yang dia jumpa dekat tangan owner restoran. Jadi memandangkan bil ni dia ada macam 4. Nampak tak? Dia ada 4 tanda. 1, 2, 3, 4. Satu dekat seorang ibu, satu lagi dekat yang kematian salesman, dan satu lagi dekat tangan owner restoran, dan sekarang ni dekat dalam mulut mangsa. And then Dilani ni kata apa yang hang cari yang berkaitan dengan kes hang ni mungkin ada kaitan dengan 3 kes yang kami siasat ni. Sebab dalam unit kami ada satu kes yang macam dalam kes yang 3 ni kami panggil dia macam kes boogeyman macam tu. Sebab serial killer yang bunuh ni dia ni macam dia punya
punya pembunuhan tu macam cantik je. Dia perfect. Kadang-kadang kami rasa macam dia ni tak wujud pun. Sebab bertahun-tahun kira macam nak cari dia ni macam tak jumpa, tak ada kesan. Tak tahu dia ni siapa. Tak tahu nak shock siapa. Sampai kan ada setengah yang rasa macam dia ni tak wujud, ada yang rasa macam ayalah dia ni wujud. So siapa yang rasa dia ni wujud, kira dia pun ni panggil dia dollar bill, pembunuh dollar bill. Kira dia pun rasa macam dia ni antara serial killer yang paling hebat sekali. And then Dylan ni kata, so apa saja information yang ada, aku nak hang share dengan aku sekarang. Jadi Harper dengan Eddie ni dia pun ni macam tercengang. Dia pun kata, kalau lah benda ni betul, so memang confirm lah kata Robert Solomon ni tak bersalah. Kira Ariella dengan Carl ni adalah mangsa kepada serial killer. Lepas tu Eddie ni dia macam berdebak tau. Dan bila dia tengok yang Dilani ni lukis dekat dollar bill ni, dekat duit dolar ni, pattern seorang serial killer dan cara penerangan dia pun macam penerangan yang bagus. So Eddie ni dia macam terfikir Dilani ni boleh jadi saksi dalam kes pembunuhan ni, saksi dalam mahkamah lah. Macam analisis dia ni, macam statement analisis dia ni sangat berguna dalam mahkamah. Lepas tu Eddie ni dia kata lah, okay, kami boleh share semua information yang kami ada, tapi dengan satu syarat, kami perlukan hang untuk menjadi saksi kepada klien kami dalam kes perbicaraan. Dylan ni kata, tak mungkin, aku memang tak boleh buat macam tu. Sebab apa yang aku ada, ini adalah open investigation. Maksudnya siasatan aku ni masih berjalan. Kalau aku menjadi saksi, menjadi analisis dalam kes pembunuhan tu, dia akan expose segala information yang polis ada tentang serial killer. So serial killer tu akan tahu kata polis ni tengah cari dia. Okay, kalau open investigation, polis ni dia macam tak boleh expose information apa yang dia ada tau. Even dalam mahkamah, kalau mahkamah dekat US, dia tak private macam kita. Dia pun ni kira macam even wartawan boleh masuk, wartawan boleh cerita daripada A sampai Z, dan boleh ada record video. Jadi bila Dilani ni jadi saksi, dia akan expose investigation polis. Jadi melemahkan sistem depa lah. Bila serial killer tu dapat tahu kata, polis jumpa information ni apa-apa semua pasal aku, so dia akan lay down. Dia akan macam, okay, aku kena berhenti sat. Dah lah kira depa cari dollar bill serial killer ni sampai tak tahu langsung nama ke apa ke, rupa ke apa pun tak tahu. Lepas tu dia nak expose pula investigation ni. Tak boleh lah. Dia ni nak tangkap orang. Bila dia expose macam tu, macam mana nak tangkap kan? Lepas tu Eddie ni kira macam faham lah apa yang Dilani ni explain. Dia kata betul juga. Macam bila open investigation ni, dia akan macam susah lah dia nak tangkap serial killer tu. Jadi disebabkan tu Eddie ni dia macam, yelah Dilani ni tak bagi tahu nama, dia tak bagi tahu details. Yang dia tunjuk hanyalah macam analisis dia saja. Jadi rasa macam dia macam tak puas hati lah. Dia rasa macam benda tu tak cukup. Dan bila Eddie ni dia fikir balik, okay, even kalau Dilani ni jadi saksi dia, benda ni pun macam tak boleh nak convince juri mengatakan yang Robert ni tak bersalah. Boleh jadi juga Robert ni yang serial killer tu. Jadi macam benda tu macam tak kuat lah sebenarnya. And then Dilani ni dia kata lah, sekarang ni aku nak information daripada hampa, apa yang hampa siasat kes hampa ni. And then Eddie ni dia kata, sorry, kami tak boleh share klien kami punya information. Lepas tu Dilani ni dia macam marah lah, siapa pula tak boleh? Macam hang patut share dengan aku sebab aku tengah siasat pasal kes ni, dan aku ni antara harapan hang satu-satunya. Sebab kalau aku tak tangkap serial killer ni, so klien hang pun tak akan selamat daripada kena hukuman penjara. And then Eddie kata, apa yang hang guarantee information yang hang ada ni boleh selamatkan klien aku? Dilani ni kata, tak ada, tapi akulah satu-satunya harapan hang. Inilah satu-satunya risiko yang hang kena ambil. Lepas tu Eddie ni kata, tapi hang pun macam tak ada information yang kuat, macam leads yang kuat untuk cari serial killer ni. Lepas tu Dilani ni dia macam fikir, okay, sekarang ni aku boleh tunjuk yang aku sketch ni, aku boleh letak dekat atas meja ni dalam 60 saat. Lepas tu Dilani ni dia macam buat-buat pandang kat tempat lain. And then Eddie ni dia cepat-cepat dia ambil kertas kosong, dia lukis apa yang si Dilani ni lukis. Dia lukis cepat-cepat. Lepas tu Dilani ni dia macam dia cakap lah, okay, sekarang ni aku tak boleh share information dengan hang pasal kes Annie Hightower, pasal kes Derek case. Lepas tu lagi seorang, apa nama dia, kes tu yang aku tak ingat. Lepas tu Eddie ni kata,
bukan Robert Solomon kan. Lepas tu Delaney ni dia macam tengok atas, dia tengok ceiling kan. Lepas tu dia kata, apa nama lagi satu kes tu lah? Oh, Karen Harvey. Tu yang last. Kira yang semua orang ni aku tak boleh tunjuk kes information ni dekat hang. Kira faham tak apa yang Delaney ni buat? Delaney ni macam dia bagi tahu information tu, tapi dia macam buat-buat macam cover line, kata aku tak boleh bagi tahu benda ni. Yang ni kes yang penting. Padahal sebenarnya yang tu lah information yang dia nak bagi tahu. Tapi dia kena cover line sebab yelah dia pun ni tak boleh share information masing-masing. Confidential lah. Benda ni kira macam tak selamat sebenarnya untuk dia share. So Delaney, apa yang Delaney buat ni, Eddie ni dia dah faham. So sebab tu Eddie ni dia macam cepat-cepat lukis dan cepat-cepat ambil nama-nama ni. So lepas dah Delaney habis cakap tu, Eddie ni tutup laptop dan Harper ni pun macam salam si Delaney ni, dan dia pun macam say goodbye, belah macam tu je. And then dalam on the way dia pun nak keluar tu, Harper ni tanyalah, so lepas ni apa plan kita kan? Eddie kata tak tahulah, tapi macam kalau kita boleh dapatkan Delaney ni sebagai salah satu saksi untuk explain pasal kes Robert ni, macam okey juga, macam kuat juga, macam ada lah something. And then Harper kata, hang dah dengar kan dia cakap kan, dia tak boleh jadi saksi kita sebab ni kan open investigation. So dia tak boleh share benda ni dekat mahkamah. Dia akan expose siasatan polis. Lepas tu Eddie ni dia kata ada satu cara yang kita boleh panggil dia untuk testify waktu dalam perbicaraan. Apa dia macam terkejut, dia kata macam mana? Han nak buat apa? And then Eddie ni cakap sekarang ni benda ni dah macam ada open investigations kan. So the only way yang kita boleh buat adalah close it. Lepas tu kira Eddie ni dia balik ke office dia dan dia buka lah laptop dia untuk cari nama-nama yang disebut oleh Delaney ni. Okay, the first one is Annie Hightower. Annie Hightower ni dijumpa mati pada tahun 2001. Mayat dia ni ditemui dekat ruang tamu rumah dia. Keadaan mayat Annie ni kira dia punya tengkok ni dihiris oleh pisau sampai nak dekat tulang tu, dia punya dalam tu. Lepas tu Annie ni dia ada 2 orang anak. Anak dia ni patutnya berada bersama dengan bekas husband dia, Omar. Tapi anak-anak Omar ni, dia pun ni macam tak duduk dengan Omar ni. Dia pun pergi duduk dengan makcik dia pun, iaitu kakak kepada Annie ni. Kenapa 2 orang anak dia ni boleh duduk dengan kakak si Annie ni? Sebab Omar ni main judi, dia menang dalam $100,000 macam tu lah. Lepas tu dia guna duit tu untuk beli dadah. Lepas dia beli tu kira macam dia isap lah dadah. And then bila dia high macam tu, so kakak dia ni kira macam kakak Annie ni kira main melawat depa, dia nampak yang 2 orang budak ni tengah main microwave macam tu. So kira macam disebabkan bapak dia ni duk lalai macam tu, jadi macam tak selamat lah untuk budak-budak ni. Sebab tu kakak Annie ni ambil depa ni main duduk dengan dia, sementara Omar ni macam tengah duk mamai tu. So malam hari kejadian tu, Omar ni kira dia duduk sorang-sorang. So Omar ni dia tak ada saksi yang mengatakan dia ni berada di rumah. Kira tak ada alibi lah. Lepas tu Omar ni dia kira macam hutang dengan Annie ni $1,000 macam tu dalam child support. Jadi Annie ni dia suruh lawyer minta duit tu dekat Omar. And then Omar dia bagi cash dekat si Annie ni. Lepas tu dekat mayat Annie ni, dekat celah jari kaki dia memang ada duit bil $, yang ada DNA Omar ni. And then lawyer Omar ni dia kata, yelah sebab dia bagi cash dekat si Annie ni, that's why lah macam ada DNA dia. Tapi waktu tu kira macam juri ni tak memihak kepada dia, jadi Omar ni dia masuk penjara lah. Tapi Omar ni kira dia mati, dibunuh di dalam penjara pada tahun 2008 macam tu lah. Kes kematian yang kedua pula adalah Derek Case. Derek Case ni kira macam dia ni family man lah. Dia ada bini dan dia ada 3 orang anak. Lepas tu dia ni merupakan seorang salesman. So dia ni macam banyak lah travel, banyak on the road. Bila dia on the road, dia ni macam bukan jadi Derek dah, dia jadi Delilah. So dia daripada lelaki dia jadi perempuan. And then Derek ni dia macam buat macam pergi blind date dengan seorang lelaki ni nama Pete Timson. Pete Timson ni kira macam orang yang pekerja biasa je lah. Lepas tu bila Pete ni dia berjumpa dengan Delilah ni, dan dia ni macam bengang lah, macam Derek ni tipu dia. Macam hang daripada lelaki hang nyamak jadi perempuan. So Pete ni dia macam, kalau aku jumpa hang memang aku cekik hang sampai mati. Lepas tu Pete ni kira macam dia ikut Delilah ni balik ke motel, dan memang Derek Case ni mati kena cekik dekat atas katil. Dan ada dollar bill dekat sebelah meja katil yang ada DNA Pete Timson ni. Dan kes ni selesai di mana saksi mengatakan memang betul Pete Timson ni dia ugut nak bunuh Delilah ni,
nak bunuh Delilah and / Derek ni. So case tutup lah. And then the last one is case Karen Harvey. Lepas tu Harper ni dia kata, macam tak kenal lah case Karen ni, macam lain, tak sama dengan pattern sebelum ni. Okay, Karen Harvey ni merupakan owner restoran. Mayat dia ditemui, dia ditembak di perut dan kepala dia dicedera macam, kira macam dipukul lah 2 kali macam tu. Lepas tu cash register tu kira macam dirosakkan, tapi macam cash register tu tak buka, tapi dirosakkan. Lepas tu dekat tangan dia memang ada dollar bill tu, tapi dollar bill tu macam separuh je. Dan dollar bill lagi separuh mereka jumpa dekat dalam satu apartment seorang macam penagih yang memang ada rekod jenayah rompakan pemilikan senjata api. Kira seorang penagih yang memang ada rekod jenayah rompakan. Nama dia Roddy Rhodes. Kira polis dapat tips daripada orang yang tak tahu, tak dikenali, yang macam bagi tahu kata dia ni yang bunuh si Karen Harvey ni. Lepas tu bila polis ceroboh masuk apartment dia, polis jumpa lagi separuh dollar bill tu dan juga senjata yang bunuh tu, pistol yang ditembak tu. Tapi DNA dia, fingerprints dia tak ada dekat duit tu. Dan Roddy ni dia mengaku bersalah lah atas 2 pertuduhan dan dia ni dipenjarakan selama 25 tahun. Lepas tu Eddie dengan Harper ni depa keluar daripada office Eddie ni, and then depa ni on the way pergi office Cup Law. Lepas tu kira Horton lah yang bawa depa. Lepas tu kira depa ni berjumpa dengan Rudy dan Rudy pun dia cakap lah, okay, kami dah settle dah buat pemilihan juri. Kira perbicaraan tu akan start esok sebab semua orang memang dah tak sabar nak start trials ni secepat yang mungkin. Lepas tu dalam bilik conference tu kira ada Rudy, ada Robert dan juga lagi seorang lelaki yang juri consultants tu, nama Arnold tu. Arnold dengan Eddie ni kira macam depa ni kena each other lah, tapi depa ni macam tak ngam. Macam ada perselisihan. Allah ya Tuhan. Lepas tu Eddie dengan Arnold ni depa ni macam bergaduh tau, bergaduh mulut, macam hang kata aku kata hang. Lepas tu Rudy ni macam, okay, bawa tenang. Okay, Eddie, hang boleh tak relax, tolong respect sikit Arnold ni. Arnold ni kira juri konsultan kita, dia ni tengah buat kerja dia, so dia buat kerja dia dan hang pun buat kerja hang. Jadi boleh tak kita ni cakap pasal perbicaraan ni sahaja, pasal kes ni sahaja. Hampa nak gaduh ke nak apa kau tu kat luar, bukan dekat sini. Kira Arnold ni macam punca lah, di mana macam polis dengan Eddie ni macam gaduh. Macam Eddie ni boleh bergaduh dengan polis. Arnold ni adalah salah satu punca dia. Lepas tu Eddie ni pun dia macam dengar lah cakap Rudy tu, and then Eddie ni pun dia macam calm down. Lepas tu dia introduce lah Harper ni dekat Rudy ni. Dia cakap lah Harper ni yang akan tolong dia buat siasatan lebih lanjut pasal kes ni. Lepas tu Rudy ni dia tanya lah, okay, so far apa yang Harper discover. Lepas tu Eddie dengan Harper ni macam depa ni macam tengok each other lah. Lepas tu Eddie kata, okay, sekarang ni ada beberapa information yang kami jumpa dan information ni mungkin boleh bantu untuk kita menang dalam kes ni. Tapi sebelum tu kira aku perlukan pertolongan hang untuk macam hang, bukanlah hang, macam tim hang beli barang-barang ni untuk aku. Dan Eddie ni kira macam dia bagi satu list dekat atas retas. Lepas tu kira dia pass lah retas tu dekat Rudy. Lepas tu Rudy pun dia baca lah list tu. Dia kata, ada plastic sheets and then ada corn syrup. Apa benda yang hang minta ni? Macam pelik-pelik sangat And then Eddie kata, benda ni complicated, tapi kami ada jumpa satu lead yang ada suspek lain dalam kes pembunuhan ni. Harper dah tolong kita untuk jumpa dengan polis serial killer punya analisis, dan ada link dalam kes pembunuhan kita ni dengan open investigation lagi. Tapi benda ni macam very small lah details dia, macam sikit sangat untuk dijadikan bukti. Sebab tu yang aku perlukan pertolongan hang ni untuk beli barang-barang yang aku listkan ni. Dan aku nak hang Saptina seorang lelaki nama Gary Cheeseman. Aku nak hang ambil dia jadi saksi untuk dalam kes kita ni. Dan jangan lupa bagi nama dia ni dekat DA juga. Aku bagi hang business card dia. Okay, kalau macam US punya mahkamah, setiap saksi yang mereka ada, mereka kena info juga pihak lawan. Sama juga.
Dia kena beritahu saksi apa yang dia bawa. Dan jangan risau, aku bukan nak panggil Gary Cheeseman ni untuk dibicarakan. Cuma aku nak dia ada waktu perbicaraan ni. Lepas tu apa ni, dia macam tanyalah, siapa Gary Cheeseman ni? And then Eddie kata, oh Gary Cheeseman ni adalah owner company Sweetlands Limited. Lepas tu Rudy kata, so apa kena mengena dia dalam kes ni? Eddie kata, tak ada. Tapi percayalah cakap aku, kehadiran dia ni, keberadaan dia ni akan bantu kita dalam kes ni.